Maklumat harap awak sihat dekat rumah. Okey, ada yang tak sihat ke? Ke going, Mami? Ha? Level mid ke going? Dia ni. Mami? Okey, baiklah. Jadi maklumat harap awak tumpukan perhatian boleh mutekan mic awak dan dengar apa yang maklumat bagi tahu. Okey, nanti kalau maklumat tanya soalan baru awak boleh buka mic. Okey. Baiklah, hari tu siapa ingat kelas yang sudah kita belajar apa? Ingat tak? Siapa ingat? Tak ingat. Okey, oleh sebab tak ingat, maklumat rasa maklumat kena buat ulang kaji quiz dulu. Nak bagi awak ingat. Okey, minggu yang sudah kita belajar tentang wajiban gunnah. Okey, jadi sebelum kita mula tajuk baru hari ni, kita main game dulu. Nak bagi awak ingat. Dah bersedia ke? Sudah? Okey, kalau dah bersedia. Ya, okey. Kalau dah bersedia, maklumat nak awak tengok pada skrin awak. Okey, ini tajuk wajibul gunnah, kita tengok quiz. Okey, dah bersedia. Okey, huruf bagi hukum wajibul gunnah ialah A yang bersyaddah, huruf nun dan ba. B yang mempunyai wasat tanda wasal, nun dan ba. C yang bersyaddah, nun dan mim. D yang mempunyai tanda wakaf, nun dan mim. Mana? A, B, C, D. Akil Rizki? Apa jawapan awak? C. C. Okay, kita tengok. Oh, bagus. Okey, seterusnya nanti maklumat panggil yang lain. Apakah maksud al-gunnah dari segi bahasa? A. Suara mendatar yang keluar dari pangkal hidung. Sabar kejap. Okey. B. Suara sengau yang keluar dari pangkal hidung. C. Suara sumbang. D. Jelas dan terang apabila dibaca. Afiq Amsyah. Apa jawapan awak? A, B, C, D. Yang mana? Apa maksud? D. Salah. Jawapan dia adalah B. Suara yang sengau keluar daripada hidung. Okey, soalan ketiga. Apakah maksud al-gunnah dari segi istilah? Wafi. A. Suara dengung melalui bacaan huruf mim dan nun. B. Suara berdengung melalui huruf ya dan nun. C. Suara yang jelas melalui bacaan huruf nun dan mim. D. Suara yang sengau melalui bacaan huruf alif dan ha. A, B, C, D. Wafi? A. Okay, good. Okay, soalan seterusnya. Mana tengok apa dia. Okay, Zara Zinira. Berapakah kadar bacaan harakat bagi hukum wajibul gunnah? A, 4 atau 5, B, 2, C, 3, D, 1. Zara Zinira? Hilang. Kenapa muka? Jawapan dia A, B, C, D, Zara? 2. Okay, good. Okay, tahniah. Okay, seterusnya. Maklumat tengok. Okay, Kalish maklumat pilih yang berikut. Yang manakah kalimah yang menunjukkan wajibul gunnah? A. Indallah, nun mati bertemu dal. B. Anzalallah, nun mati bertemu dengan huruf zai. Sin wa anfusihim, nun mati bertemu huruf fa. D. Innama, ada tanda nun syaddah. Okey, Kalish yang mana? A, B, C, D? D. Itu suara Kalish ke? Kalish tak buka mikrofon pun. D. Kalish. Maklumat nak Kalish jawab. A, B, C, D. D Okay, good. Okay, baiklah. Apa lagi ada? Idea ada Pilih antara berikut yang bukan kalimah yang menunjukkan hukum wajibul gunnah. A. Anna, nun syaddah. B. Amma, mim syaddah. C. Yunfiquna, nun mati bertemu fa. D. Innallah, nun syaddah. Okey. Aidil, apa jawapan awak? Kalau Aidil tak ada, Akhir Rizkin. Apa jawapan awak? A, B, C, D. Yang bukan wajibul gunnah. Saya ada. D ke B? D salah. Jawapannya adalah C. Okey.
Saya dah cakap. Tak mengapa. Okey. Akil Rizkin. Yang manakah antara huruf wajibul gunnah? A. Nun tanwin. B. Nun tasydid ataupun nun syaddah. C. Nun fathah. D. Nun dhammah. Akil Rizkin yang mana? A, B, C, D? Okey. A. Jawapannya adalah salah. Bukan nun tanwin nun syaddah. Okey. Seterusnya Husna. Wajibul gunnah bermaksud A. Wajib dengung. B. Menyambungkan. C. Waqaf. D. Jelas. Yang mana Husna? Mic buka dia cakap. A, B, C, D. Mana? A. Wajib dengung. A. Okey, betul. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, good. Permulaan yang baik. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Hari ini Muallimah sambung tajuk kita. Okey. Jadi Muallimah share slide. Boleh nampak tak? Boleh Muallimah. Okey, boleh nampak Muallimah. Okey, good. Okey. Jadi hari ini Muallimah akan ajar awak satu hukum tajwid lagi, nama dia iqlab. Cuba sebut ramai-ramai. Iqlab. 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 Pandai. Iqlab. Okey, nak dengar suara-suara. Iqlab. Sebut? Iqlab. Okey, nanti berlatih sebut di rumah ya. Okey, kita kena kenal dulu. Kalau kita tak kenal iqlab tu apa, kita tak tahu, kita tak suka dia. Macam awak lah. Kalau tak kenal kawan baru awak tak tahu nama dia, tinggal kat mana kan. Awak sayang tak dia agak-agak? Agak-agak lah, saya sayang. Macam mana nak sayang kalau tak kenal kan? Mungkin bagi salam pun tak nak kalau tak kenal orang tu kan. Jadi samalah juga dengan hukum tajwid. Kalau saya yang sekolah tu pun saya sayang. Bagus. Okey, tak apa. Yang kawan tu kita lupakan dulu. Kita belajar dulu ya. Okey, jadi kita kena tengok apa maksud iqlab. Okey, maksud iqlab membalikkan atau menggantikan. Okey, Muallimah dah merahkan dekat sini menggantikan. Ganti. Maksud dia tukar. Tahu contohlah. Hari ni awak pakai baju warna hijau. Besok pakai baju warna kuning. Maknanya awak tukar warna. Okey, jadi kalau iqlab ni dia nak ganti apa? Nanti kita tengok kat bawah. Okey, seterusnya. Iqlab berlaku apabila nun mati. Ingat nun mati tu maksudnya nun yang ada tanda bulat kecil kat atas dia tu. Atau tanwin. Okey, tanwin ni, tanwin kita ada 3. Alma nak pergi tandas. Okey, silakan. Okey, tanwin ni kita ada 3. Yang pertama, Saya tanwin nak pergi tandas cakap dengan cikgu. Okey. Yang kedua, tanwin kasrotain. Ni baris bawah lah. Ada 2 tanda baris bawah. Yang ketiga, tanwin dhammatain. Baris depan dia ada 2. Okey. Ketiga-tiga ni kita panggil sebagai tanwin. Okey. Siapa yang kat tangan tu ya? Muallimah. Ya saya. Tahu iqlab. Dia huruf. Dia kalau nak mati kena bertemu huruf ba kan? Okey, betul. Okey, bagi Muallimah jelaskan terlebih dahulu Okey, jadi iqlab ni apa? Iqlab ni dia terjadi apabila sama ada nun mati. Kalau tak ada nun mati, awak kena cari huruf tanwin dalam kalimah ataupun ayat dia bagi bertemu dengan huruf iqlab, iaitu huruf apa ni? Huruf 1 titik di bawah. Huruf apa ni? Ba. Huruf ba. Bagus. Okey, good. Jadi ada berapa huruf iqlab? Huruf iqlab ada berapa? Kalish, huruf iqlab ada berapa? Nun mati atau tanwin mati, dia jumpa huruf apa? Okey, awak kena ingat huruf iqlab cuma ada 1, iaitu huruf ba. Ni huruf ba ni. Ingat dalam kepala, iqlab ni huruf dia ada 1 saja. Okey, jadi kalau ada nun sakinah ataupun tanwin, dia jumpa dengan huruf ba, dia akan jadi hukum iqlab. Okey, nanti Muallimah tunjukkan contoh. Okey, yang lain Muallimah minta on camera jangan tutup kamera Jadi Muallimah tak tahu awak faham ke tak faham. Okey. Tadi kita dah kenal nama dia. Sekarang ni kita nak tahu cara baca dia. Okey, cara bacaan iqlab. Okey.
cara bacaan iqlab adalah dengan mengubah. Maknanya mengubahlah ataupun menukarkan bunyi. Bunyi nun mati menjadi kepada bunyi huruf mim mati. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Okey, tadi kita kata iqlab dia huruf nun sakinah ataupun tanwin dia jumpa huruf iqlab iaitu huruf ba. Jadi cara nak baca dia kena ubah ataupun tukar bunyi nun sakinah ataupun tanwin tadi menjadi huruf mim mati. Okey, kita akan tengok contoh selepas ini. Okey. Sebelum tu kita tengok berapa kadar panjang, nak baca panjang berapa iqlab ni. Berapa harakat? 2 harakat. Okey. Jadi kalau maklumat tanya berapa kadar panjang iqlab? Wafi Amsyah, tak nampak dah orang ke sini. Kawan abang dah yang baca. Okey, berapa kadar panjang iqlab? Ramai-ramai jawab. Berapa kadar panjang iqlab? 1. 1. Okey, kalau kadar panjang iqlab awak kena ingat pis. Pis ni ada berapa jari? 2. 2. Jadi dia menjadi berapa harakat? 2 harakat. Okey, jadi tolong ingat iqlab panjang dia 2 harakat. Ingat pis, ingat 2, ingat iqlab. Okey, baiklah kita pergi kepada contoh nak bagi awak ingat. Okey, jadi Mu'alimah datangkan contoh di sini. Yang pertama, layum bazanna. Okey, tengok Mu'alimah panjangkan bacaan di sini. Okey, kalau awak perasan, ya ni baris dia baris depan tapi kita tak baca ya kan, layum bazanna. Okey, dekat huruf nun sakinah ni atas dia ada mim kecil. Kalau dalam Al-Quran sekarang ni nak kenal hukum iqlab senang, dia ada mim kecil dekat atas dia. Okey, huruf nun mati, Mu'alimah ambil nun mati dia jumpa dengan huruf tepi dia ni huruf apa? Huruf ba. Okey, jadi nun sakinah jumpa dengan huruf ba, automatik dia menjadi iqlab. Okey, cuba ikut Mu'alimah baca. Layum bazanna. Layum bazanna. Layum bazanna. Okey, good. Mu'alimah nak dengar seorang-seorang baca lah. Afiq Amsyah tak datang lagi. Husna ada Husna. Cuba baca layum bazanna. Layum bazanna. Okey, Wafi cuba baca. Layum bazanna. Okey, good. Zara Zinira cuba baca. Okey. Halish. Lazum bayanna. Bazan, bukan bayan Tengok huruf zal. Layum. Bazan. Okey, Akil Rizkin. Akil Rizkin. Masih ada ke? Okey. Ada Mu'alimah. Okey, baca. Layum. Bazan. Layum. Okey, baca. Layum. Bazanna. Okey. Aidil Adha. Cuba baca. Layum bazanna. Okey, Husna. Sekali lagi. Cuba baca. Husna. Mana tak dengar? Ada lagi ke? Tak nampak dah. Okey, good. Okey, itu contoh yang pertama. Apabila awak jumpa iqlab, nun mati bertemu dengan huruf ba, dia ada tanda mim kecil di atas. Jadi automatik awak tahu itu hukum iqlab. Okey, cara baca dia, kita kena tukar bunyi nun sakinah ni kepada huruf mim. Layum, mulut kena muncung dan tutuplah huruf mim. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ini adalah contoh tanwin. Perkataannya dekat sini. Dengar Mu'alimah baca, lepas ni baca ramai-ramai La nasfa'am bin nasiyah. Cuba baca. La nasfa'am bin nasiyah.
La amna ya. Lanas fa'am. Ikut Maklimah baca satu-satu. Lanas La fa'am lanas fa'am bin nasiyah. inna siyah. Okay, good. Maklimah dengar suara Kalish je. Yang lain tak dengar suara. Wafi tak buka mic. Afiq Amsyah tak buka mic. Yang lain mana suara? Okay, jadi kalau awak perhatikan dekat sini, atas huruf Ain ni dia ada tanda satu tapi kita baca dia am. Okey, dia bukan baris di atas Dia sebenarnya dekat sini adalah baris tanwin 2. Tetapi tanwin ini telah satu tanwin ni dia buang, dia gantikan dengan huruf mim. Sebab tu kita baca lanas fa'am bin nasiyah. Tepi dia huruf ba, dekat sini huruf ba. Tanwin dia dekat sini. Jadi apabila tanwin baris atas ataupun bawah ataupun depan dijumpa dengan huruf ba, maka akan jadi hukum iklab. Okey. Boleh faham setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. Maklimah yang tanya soalan. Okey, apa maksud iklab tadi? Maklimah cakap. Tadi Maklimah bagi contoh baju kan? Iklab maksudnya apa? Iklab. Iklab awal-awal tadi Maklimah sebut. Apa maksud iklab? Tu apa? Hari-hari awak pakai baju hari ni kuning, esok hijau. Tu apa? Tukar warna. Okey, jadi iklab maksudnya tukar ataupun ganti. Apa yang kita ganti? Huruf nun sakinah atau tanwin kita ganti dengan huruf apa? Huruf mim. Jadi okey. Baiklah. Okay, jadi ini adalah rumusan ataupun kesimpulan apa itu iklab. Okey. Jadi awak ingat kalau kita sebut iklab maksudnya menukar ataupun mengganti. Okey. Hukum bacaan disebut iklab. Macam mana dia jadi? Apabila nun sakinah, okey, nun sakinah ni maksudnya nun yang ada tanda bulat. Kalau tak ada nun sakinah pun kita panggil tanwin. Tanwin baris atas ke, baris bawah ke ataupun baris depan. Dia jumpa dengan huruf iklab. Huruf iklab ada berapa? Dia jumpa huruf iklab iaitu ada satu sahaja. Apa huruf iklab? Wafi? Huruf iklab apa? Siapa ingat? Ada satu je tadi. Huruf iklab. Huruf ba. Ni huruf ba ni. Nampak? Okey, nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Okey, jadi yang ini contoh lah. Contoh lain dia bagi. Yang pertama tadi layum bazanna. Awak dah baca tadi. Okey, contoh lain. Mim ba'di. Nun sakinah, huruf nun yang merah ni, dia jumpa dengan huruf ba belakang dia. Jadi dia automatik menjadi iklab. Okey, ataupun contoh tanwin, iklab tanwin. Okey. Kira mim bararah. Mim ni dia baris tanwin di bawah. Dia bertemu dengan huruf ba. Baris bawah tanwin bertemu dengan huruf ba. Dia menjadi hukum iklab. Jadi kena ingat huruf iklab dia ada satu iaitu huruf apa? Zara Zinira huruf apa? Iklab. Iklab apa huruf dia? Ada satu sahaja. Apa dia huruf dia? Tak dengar? Okey, bagus. Bagus. Kalau awak boleh jawab maknanya awak memberikan tumpuan. Okey, jadi maklimah nak awak ingatlah apa maksud dia. Maksud dia tukar atau ganti. Panjang dia berapa? 2 harakat. Huruf dia apa? Ada satu saja iaitu huruf ba. Okey. Jadi habis untuk hari ini. Yang tadi itulah kita belajar tentang iklab. Okey, jadi kerja awak ada tak buku kerja tajwid ni aku tilawah. Buka muka surat 26. Buka muka surat 26. Jumpa tak? Dah Maklimah. Okey, good. Siapa tak ada buku? Okey, Maklimah nak awak bulatkan
muka surat 26 ni supaya awak tahu ada kerja. Kalau awak tak bulat nanti awak tak tahu muka surat mana. Okey, jadi yang dia cakap dalam ni arahan dia gariskan hukum ikhlab dalam ayat di bawah. Okey, ada 5 ayat. Yang pertama Mukadimah bacakan Yang pertama bi'ayyi zambin qutilat. Awak kena cari mana dia hukum ikhlab dan gariskan. Kalau dia nun sakinah jumpa huruf ba, awak bulatkan perkataan dia yang mana. Okey, jangan bulatkan tanda ikhlab je. Tapi bulatkan perkataan yang ada hukum ikhlab. Okey, yang kedua, fa'ambatna fiha habba. Haimah, muka surat berapa? 26 sayang. Ni, Mukadimah tulis dekat sini. Ada dekat sini Mukadimah tulis. 26. Tengok bawah dia ada tak 26? Tengah. Buku Okey. apa? 26. 2 dan 6. Buku apa? Pukul berapa? Jam. Okey. Kita tengok yang ketiga. Mim ba'di. Awak cari. Dia nun sakinah ke ataupun tanwin. Jumpa tak? Siapa yang tak jumpa tu? Saya jumpa. Okey, nanti awak bulatkan. Bukan bulatkan. Gariskan dekat mana. Okey, yang keempat. Wa antahillum bihazal balad. Nanti cari yang mana ada hukum ikhlab, gariskan. Yang terakhir, kalla la yumbazanna fil hutamah. Okey, awak cari dalam ni ayat ni daripada soalan 1 sehingga soalan ke-5. Yang mana ada hukum ikhlab, awak gariskan perkataan dia. Okey. Jangan keliru contoh kalau awak tak jumpa kan tanwin. Tapi kalau dalam ayat biasanya kita tak tulis tanwin tu dia ada 2. Kalau ikhlab biasanya kita letak baris dia contoh tanwin dommatan. Patutnya ada 2 tanda depan kan, tapi kita letak 1 je, tapi kita tukarkan 1 lagi tu dengan huruf mim kecil. Jadi itu maksudnya ada tanwin dekat situ. Jadi kena bulatkan lah. Okey, yang pertama Mukadimah nak awak buat dalam buku latihan. Yang kedua, Mukadimah dah sediakan kuis Kuis ini awak perlu buat dan siapkan sebelum hari terakhir untuk awak jawab adalah hari Rabu. Pukul 5 petang Mukadimah dah tutup dah kuis tu. Awak takkan boleh jawab nanti. Okay, jadi Mukadimah akan bagi link kuis lah nanti. Bila awak dah jawab, nanti bila awak tu nak masuk tu, awak tulis nama awak. Lepas tu awak jawab. Awak dah selesai jawab, nanti dia akan rekodkan. Maknanya contoh Kalish dah jawab, dia akan tulis lah nama Kalish, berapa markah awak dapat akan sampai pada Mukadimah. Okey, jadi kuis kena jawab bermula lepas Mukadimah bagi link sehingga hari Rabu. Sebelum pukul 5 Kalau awak nak jawab lepas pukul 5 hari Rabu, link ni dah tak ada. Awak takkan jumpa soalan kuis yang Mukadimah buat ni sebab Mukadimah dah tutup penyertaan. Okey, jadi kalau awak buat, maknanya Mukadimah tahulah, awak dah siapkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan? Apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Mukadimah ucapkan terima kasih kepada semua. Jazakumullah. Dan terima kasih juga sebab hadir dalam kelas online pada petang ini. Jadi itu sahaja. Jadi hari ni awak belajar hukum apa? Kita cuba revise balik. Hari ni belajar hukum apa nama dia? Wajibal gunnah. Hari ni boleh wajibal gunnah tak? Apa nama hukum yang kita belajar hari ni? Nun mati bertemu ba. Apa tu? Bermula dengan huruf I. Ikhlab. Yes, hari ni kita belajar tentang ikhlab. Wajibal gunnah tu Mukadimah ulang kaji daripada kelas-kelas yang lepas. Okey, seterusnya. Ikhlab ada berapa huruf? Ikhlab ada berapa huruf? 1. Apa huruf dia? Huruf dia berapa? Huruf ba. Okey. Kadar panjang bacaan ikhlab berapa? Berapa harakat? 2. Bagus. 2 harakat. Mesti dengung 2 harakat. Lagi apa lagi? Okey, apa maksud ikhlab? Ingat balik contoh Mukadimah bagi baju tadi.
Tukar baju warna lain. Yelah, ganti baju. okey, jadi iklab maksudnya tukar ataupun ganti. Apa yang diganti? Huruf nun sakinah ataupun tanwin, bunyi dia kita ganti kepada bunyi huruf mim sakinah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jaga diri dan jangan lupa selesaikan tugasan yang Mukadimah bagi. Okey. Ada apa-apa tak nak cakap, nak share sebelum habis? Tak ada. Okey, cuba senyum sikit. Mukadimah nak ambil gambar awak. Okey, satu. Mukadimah tangkap guna laptop je tau sebab tu awak tak nampak kamera dekat Mukadimah. Okey, 1, 2, 3 senyum. Okey. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey.